Sidi. Anak tak dapat pinjaman beasiswa. Ini al-masyaqqah yang kita hadapi kerana kita berjuang untuk menegakkan Islam. Dengan sebab itu mereka yang dipilih oleh Allah sahaja yang bersama dengan perjuangan ini. Dan apabila Nabi SAW nak mendirikan kerajaan Islam di Madinah, Nabi mengajak kumpulan yang bersedia, terutamanya kalangan yang boleh memimpin, bukan penyokong saja, yang boleh bekerja. Apabila penduduk Mekah yang tahu Nabi Muhammad SAW, yang kenal Nabi Muhammad SAW, tak nak ikut Nabi kerana takut. Ada yang lawan secara jahil, lawan bodoh. Ada yang cerdik, tahu Nabi ni betul, Nabi ni benar, tapi takut. Tuhan kata, wa qalu inna tabi'il huda ma'aka mutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samarat kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, sekiranya kami ikut petunjuk Islam yang kamu bawa ni wahai Muhammad, diamalkan di Mekah ni, ditegakkan di Mekah ni, nasai Mekah akan diserang oleh musuh. Mengapa Mekah diserang oleh musuh? Bila Islam mereka aruk haram, judi haram. Seluruh dunia aruk halal, judi halal mereka. Bila Islam mereka di Mekah rasuah haram, seluruh dunia kata rasuah boleh. Kalau mereka dengan Islam adil, seluruh dunia zalim belaka. Pelik pada orang, menyebabkan seluruh dunia akan serang Mekah. Tuhan kata, awalam numakkil lahu haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ayat dalam suratul Qasas, bukan suratul Qasas ada ayat ini. Adakah mereka tidak sedar kamilah yang meletakkan mereka di bumi Mekah yang kering tak ada apa ni? Tiba-tiba diberi kepada mereka rezeki, buah-buahan dan macam-macam yang melimpah ruah, datang dari seluruh pelosok dunia. Semua ada di Mekah sampai hari ini. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Mereka takut nak sokong Islam, takut tak ada pembangunan, tak boleh hidup, susah sokong Islam ni. Ini cerita sejak zaman Quraisy, zaman Nabi lagi. Akhirnya Nabi SAW menemui pemimpin-pemimpin Arab yang mengerjakan haji di bulan Dhul Hijjah macam bulan ini. Kerana haji menjadi amalan orang Arab sejak Nabi Ibrahim AS membuka Mekah. Walaupun mereka kafir, mereka menyembah berhala, mereka minum arak, mereka berzina, mereka sembelih binatang, puja hantu syaitan dan berhala, tapi haji tak tinggal. Mereka tak pakai ihram, pakai telanjang terus buat kerja haji. Termasuklah Abu Jahal, Abu Lahab tu haji mereka tu. Tiap-tiap tahun buat haji kerana duduk Mekah menjamu jemaah haji. Mereka meraihkan kabilah-kabilah Arab yang datang dari semenanjung Arab, termasuklah penganut agama lain. Mari juga kerana Mekah ni diasal oleh Nabi Ibrahim, yang dipujuk oleh penganut Yahudi, Kristian, termasuk agama lain. Maka Nabi SAW menemui pemimpin kabilah, campaign pemimpin kabilah ni, ajak masuk Islam, sokong perjuangan Islam, bawa Islam ke negeri mereka dan meretah negeri dengan Islam. Mula-mula bertemu dengan pemimpin Bani Amir. Bani Amir ni kabilah yang ramai, ratus ribu pengikut dia. Nabi bertemu dengan pemimpin Bani Amir, ajak mereka ikut Islam. Kalau kamu ikut Islam, Islam daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Pemimpin Bani Amir tanya, kalau menang nak beri apa?
Nak beri apa kalau menang? Apa jawatan nak dilantik pada kami? Jadi pun kalau menang. Berapa banyak harta nak diberi? Zaman ini projek lah. Jawab Nabi SAW, akan diberi kepada kamu haitsu yasha'ullah. Akan diberi kepada kamu mengikut apa yang Allah kehendaki. Kata mereka, kalau macam ni kami tak boleh ikut. Ikut bersama dengan kamu mencari susah. Mencari susah saja, tak ada guna. Maka Nabi SAW bersama Abu Bakar meninggalkan khemah Bani Amir dengan sedih. Pergi ke khemah Bani Syaiban, mengajak pemimpin Bani Syaiban ikut Islam. Baginda adalah Rasulullah, dilantik oleh Allah. Kalau terima Islam, Islam mereka negerimu, Allah menjanjikan kemenangan. Mereka tanya, apa dia Islam? Hak ni cerdik pada tadi. Hak tadi tanya boleh apa? Nak beri berapa banyak? Hak ni tanya apa dia? Kami nak tahu pun dia. Jawab Nabi SAW, Islam adalah agama Allah yang mengajak bertauhid, yang menentang syirik, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa ajaran yang adil, ajaran yang baik. Dan marilah kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila pemimpin Bani Syaiban mendengar ucapan dua kalimah syahadah dan apa dia Islam, mereka adalah orang Arab yang fasih bahasa Arab. Mereka terkejut, tersentak. Pemimpin mereka berkata, hadza amrun takrahuhul muluk idan tuharibuka al-arab wal-ajam. Ini adalah kata-kata yang dibenci oleh semua raja-raja dalam dunia. Kalau inilah ajaran yang kamu bawa, yang kamu tegak, maka kamu akan diperangi oleh seluruh dunia. Bukan saja Arab, termasuk bukan Arab akan memerangi kamu. Kami mengaku ajaran yang kamu bawa ni benar, baik. Kalau sekadar nak lawan kabilah-kabilah Arab yang ada di sini, kami sanggup. Tetapi nak lawan kuasa besar dunia macam Parsi yang kekuatannya berlipat ganda, kami tak mampu nak lawan. Jawab Nabi SAW, tidak mengapa. Kamu sudah betul terang, kamu mengaku dah Islam ni baik. Tetapi aku nak beritahu kepada kamu, orang yang sanggup bersama dengan aku mestilah orang yang bersedia untuk menghadapi cabaran yang datang dari segenap penjuru. Kalau tak sanggup nak lawan musuh yang datang dari semua penjuru, timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, yang lawan kita, tak boleh ikut aku. Tak mengapa, percayalah Islam akan menang. Bila kamu dapat berita kami sudah menang nanti, sila datang jumpa aku, kata Nabi. Kemudian Nabi meninggalkan khemah Bani Syaiban, bercakap dengan Abu Bakar dengan ucapan yang agak lega. Ini memberi jaminan akan sokong kita masa akan datang. Kemudian Nabi SAW pergi ke khemah Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah. Aus dan Khazraj dua kabilah Arab, penduduk asal Madinah, berperang sepanjang masa. Mereka hidup bersama dengan orang-orang Yahudi ahli kitab. Orang-orang Yahudi ini sudah baca dalam kitab mereka berkenaan akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Bahkan pengkaji agama, perbandingan agama hari ini mengatakan kisah zahir Nabi Muhammad disebut dalam kitab Veda agama Hindu, dalam kitab agama Buddha.
Ini lebih hebat lagi. Ini penemuan kajian hari ini. Quran sebut di antaranya wa id akhadna mitsaq bani Israil. Tiap-tiap orang Nabi Bani Israel berjanji dengan pengikut dia. Bila zahir Nabi akhir zaman, nak beriman, nak tolong, nak sokong, berjuang dengan Rasul ini. Dan mereka tahu Rasul ini akan berhijrah kerana dihalau oleh keluarga dia, macam Nabi Ibrahim juga dihalau oleh penduduk negeri dia sendiri, berhijrah bersama dengan pengikut yang beriman ke negeri yang lain. Mereka bertemu bumi Madinah, bumi yang subur di tengah padang pasir yang sangat panas, menandakan bumi yang berkat. Barangkali di sinilah akan berlakunya hijrah Nabi akhir zaman. Maka orang-orang Yahudi berhimpun di situ, berkampung. Ulama-ulama mereka, tok guru mereka mengajar pengikut-pengikut dan mengingatkan akan zahir Nabi akhir zaman. Penduduk Madinah mendengar ucapan-ucapan orang Yahudi ini. Apabila pemimpin mereka dilawati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim haji itu dan memberitahu baginda adalah Rasulullah, memberitahu berkenaan dengan ajaran Islam, lalu pemimpin mereka berkata, inilah orang yang dinanti-nanti, orang yang ditunggu, jangan lepas peluang. Mereka sanggup Islam dan mereka diajak berbai'ah, berjanji untuk bersama, untuk menyerahkan tanah air, menyerah diri dan harta, dan menerima Islam untuk ditegakkan di negeri mereka. Mereka diminta supaya menghantar pemimpin-pemimpin menjadi wakil. Pertemuan diadakan di Al-Aqabah di bulan Dhul Hijjah, di hari-hari tasyrik selepas hari haji. Ketika jemaah haji berhimpun di Mina, di khemah masing-masing, mereka berhimpun di tepi bukit Al-Aqabah, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi minta mereka mengucapkan bai'ah. Bay'uni 'ala as-sam'i wat-ta'ati fi an-nashati wal-kasal wa 'ala an-nafaqati fil 'usri wal-yusri wa 'ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa 'ala an taqumu fillah wa la taqumu billahi lawmatu la'im وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أهليكم وأموالكم فلكم الجنة. Aku minta kamu berjanji kepada aku. Yang pertama, bila aku suruh, aku perintah, aku harus taat, sama ada di masa rajin dan malas. Ini yang pertama. Yang kedua, berjanji untuk menumbangkan harta. Bukan aku nak minta harta, bukan aku nak bagi harta, aku nak minta kamu sumbangkan harta kepada Islam ini di masa senang dan susah. Yang ketiga, berjanji menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, berjanji untuk bangun menyatakan yang benar daripada Allah. Yang kelima, berjanji untuk menolong aku dan mempertahankan aku, yakni bagi menegakkan Islam ini. Bila aku tiba ke negeri kamu, sebagaimana kamu mempertahankan harta dan keluarga kamu daripada musuh, Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Lalu mereka bangun seorang demi seorang, memegang tangan Nabi SAW, melafazkan bai'ah. Termasuk dua orang muslimah. Nabi kata, inni la usafihun nisa', aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Lalu dibawa makhluk yang besar, disiai dalam makhluk itu. Nabi celuk tangan dalam makhluk, dan dua muslimah itu celuk tangan dalam makhluk, dan mereka berikrar dengan bai'ah. Setelah habis melafazkan bai'ah, seorang